Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam sejahtera untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Sarul Azam dari Kota Baru, Kelantan, saudara Isni Ahmad. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Putri Ledang, apa khabar? Saudara Nafas terakhir, macam mana tu Abang Mael? Kita tak nak bubar ni. Saudara Syam Nazri, saudara Rashid Mustafa, saudara Mazli Syamsuddin. Begitu juga saudara Abdul Manap Talib, saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak, saudara Muhammad Fuad, salam dari Gombak, saudara Muhammad Fuad, Ariyat Irsan, Puan Aminah, Kak Minah dari Kota Terengganu. Apa khabar Kak? Moga sehat. Urut Bismillah dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Syam Nazri, salam dari Ipoh. Itu juga saudara Syamsul Bahri, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Apa khabar Tuan Abdul Rahman? Moga sehat. Nafas akhir saya belum okey lagi, masih lagi batuk-batuk, suara tak berapa sihat. Tapi perlu pencerahan ya. Atuk Wak, Junaidi, saudara Guardian Leon, salam satu Malaysia. Saudara Roslan Cik Mat. Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar orang Sungai Petani? Moga sehat. Saudara Syahrum Juandi, Hamidah Kumat, Puan Hamidah Kamat ya. Saudara Samsul Abu Hassan, saudara Hashim Alias kata nak makan tengah hari tadi, tak ada pun. Orang Melaka ber. Saudara Mazuki Saad dari Changlun, Kedah. Saudara Yusof Samad, saudara Matmin, apa khabar saudara Manmit, saudara Syamsuddin Yahya, Bob Azhar, Said Idrus, saudara Tailong, apa khabar saudara Mak Azmi Muhammad Ali, orang Kelantan, share. Jangan lupa, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali dia berpesan, jangan lupa like, share dan subscribe. Juga saya harus berpesan pada anda, sentiasalah subscribe, like, share di Instagram. Kerana jika berlaku gangguan, sebab sekarang ni sejak akhir ni banyak gangguan dalam Facebook saya, bolehlah saudara layari di Facebook. Saudara, baik, saya minta maaf kerana tak boleh menyantuni semua, dan saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita saat ini ya. Saudara Jokowi minta perubahan segera parlimen. Semua orang minta begitu saudara. Hari ini saudara adalah hari Khamis tanggal 2 Jun. Dah sebulan dah lepas bulan Mei. Dan bulan puasa dah selesai. Bulan Syawal pun dah jauh kita tinggalkan. Begitulah saudara. Waktu berjalan begitu pantas ya saudara. Kabul Zaman, saudara Zazi Buhari, saudara. Dalam keadaan begini, malam ini jangan lupa saudara, kita perbanyakkan doa pada Allah SWT. Kerana hari ini hari Khamis 2 Jun, malam Jumaat, malam 1000 rahmat, saudara. Dan ini merupakan hari yang ke-804. Virus corona masih lagi belum usai di bumi bertuah ini. Menurut laporan saudara Rio dari Universiti Melaya, bahawa ada peningkatan. Kerana semalam 1451 kemarin ya, dan semalam dia meningkat kepada 1809 jangkitan, menjadikan jumlah jangkitan sudah pun 4,508,319 orang saudara. Dan dari segi laporan yang diberikan kepada saya, terdapat 10 negeri ada peningkatan balik. 2 hari lepas dia susut, tetapi sekarang ni ada 10 negeri berlaku peningkatan, yang susut cuma di 4 negeri. Dan 2 negeri tidak berubah, iaitu di Labuan, saudara, 13 jangkitan saja. Di Labuan 1 jangkitan. Sementara di Selangor, saudara, nampak gayanya terus meningkat. Kemarin 665, semalam naik 765. Agak menggusarkan saya, terdapat beberapa negeri yang kembali pada angka ratusan. Itu Selangor 763, Wilayah Persekutuan 386. Di Pulau Pinang cek, tak ceroi, dah elok dah 84, tiba-tiba dia naik balik kepada 113.
di Negeri Sembilan. Saya selalu mengatakan di Negeri Sembilan ni agak merunsingkan Saudara Johari, Saudara Cik Rosli, Saudara Ibrahim Cik Muda. Kerana di Negeri Sembilan ni dia tak lama, dalam 2 angka, 2-3 hari saja dah naik balik ke 140. Begitu juga di Perak, Yop. Apa hal ni, daripada 73 naik pada 151. Jadi negeri-negeri lain, alhamdulillah, masih lagi 2 angka, ada 1 angka macam di Perlis, 5 saja jangkitannya. Labuan kekal 1. Dan lain-lain negeri, di Kelantan, ini yang menggembirakan saya. Sebab di Kelantan nampaknya kembali pada angka 1, iaitu 7 saja jangkitan daripada 15. Jadi saya mengharapkan agar kita berusahalah memutuskan jaringan ini dengan sentiasa menjaga kebersihan diri, jaga keluarga kita, dan kalau boleh elakkan berada di tempat-tempat orang ramai. Kalau ramai pun ada, kita pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Saudara Puan Risni Kurungot, Saudara Sabarudin, Saudara Ramli Karim, apa khabar? Ini Saudara Abdul Wahab, Saudara Rosli Yunus, Jalil Mirasa, dan Maizan Bahat. Ini di Instagram. Ya, saudara jangan lupa eloklah saudara subscribe di Instagram, kerana kalau berlaku gangguan di Facebook, maka boleh pindah pada Instagram supaya pencerahan kita ini dapat berterusan. Jadi terima kasih saudara Rio yang sentiasa menghantar kiriman kepada kita, memberitahu apa yang berlaku berhubung dengan laporan ini COVID-19. Kita masuk seketika e-commerce. Jadi saudara yang punya produk boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saudara Syarani Salma, Syafiq Imbi, Saudara Johari Hari, Maizna Baz, dan juga Abdul Hamid. Dengan Al-Azhar jangan lupa haruman setangi, bakurnya, itu wangi-wangian untuk bilik kita dan rumah kita. Dan juga kalau nakkan parfum wangi bau Arab, parfum itu datang daripada tanah Arab, saudara, juga gula O. Dan kalau tak dapat Al-Azhar, boleh juga berhubung dengan Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Saudara boleh memesan dendeng manis Siti Farehah. Walaupun harga daging naik, barang-barang naik, dia masih mengekalkan harga lama katanya. Begitu juga dengan Saudara Syauki. Di sini untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang, boleh hubungi 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Saudara Mak Zulkifli, Saudara Hazrul Aidi, Saudara Rashid Ngah, Nur Hisham Yahya. Sampai itu jangan lupa saudara, kegemaran saya iaitu Popiah Sira Lady Maria. Hubungilah saudara Nizam, harganya murah, mampu milik, mampu rasa, rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 009-435-1203. Sampai itu saudara jangan lupa, ini produk teman kita, sahabat kita, Toko Jamu Kemaman, Saudara Zul di talian 019-917-0449. Malam ini Saudara Zul mau saya mewawarkan produknya, itu madu Yaman, saudara. Ini dia. Besar saudara, madu Yaman, pekat, saudara tengok. Ini madu Yaman. Ini adalah merupakan madu yang juga dikenali sebagai madu gurun ataupun madu padang pasir. Dijamin kualitinya untuk menambah stamina, meningkatkan imunasi, antibodi ataupun rawatan asma dan batuk berpanjangan, serta memulihkan sistem saraf, rawatan luka dan terbakar serta restung. Amat sesuai untuk rawatan susulan bagi mereka yang terkena jangkitan COVID-19. Ini berat saya, dalam bungkusan ada 2 kilo saya. Murah harganya, tak mahal. Mampu beli, mampu milik. Sila hubungi Saudara Zul di Toko Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Samping itu ada lagi produknya. Ini beliau hasilkan sendiri. Produknya sejak tahun 1968. Lama dah Saudara Zul ni bergiat dalam jamu dan produk herba. Yang ini adalah Jelly Gamat Abstract. Ini merupakan produk untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin dan bekatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, masalah angin medu dan melegakan sistem pernafasan. Sesuai untuk mereka yang mengalami kencing manis dan darah tinggi.
Dan juga susulan untuk mereka yang terkena jangkitan COVID-19, eloklah jadikan minuman harian sebagai susulan saudara. Jangan lupa hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449, Tokoh Jamu Kemaman. Saudara, terima kasih Saudara Jamaluddin Labuah, Saudara Syuami Tenang, Tok Putih, Jaafar Syuhadah, Awang Yusof, Sajid Piut, Puan Maznah Cik Mat, Hazli di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe, iaitu di Facebook ataupun di Instagram, supaya tak terganggu saudara Hazli, Awang Yusof. Baik saudara, usai sedikit waktu saya ambil untuk e-commerce, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya pergaulan kita antara kita dengan orang sekeliling kita ada kalanya kurang kemesraan dan seringkali juga berlaku ketegangan. Tiada lagi perasaan kasih sayang, tiada toleransi, semangat setia kawan ataupun kerjasama berpasukan ataupun untuk bersatu padu. Jadi seringkali juga berlaku percakaran di rumah, di pejabat, antara jiran, malahan di surau pun berlaku juga. Apatah lagi kalau jalan raya. Sikap toleransi kadang-kadang sudah hilang dan tidak lagi menjadi pegangan dalam masyarakat kita masa kini. Sedangkan saudara, memelihara hubungan silaturahim adalah satu kewajipan yang dituntut oleh Allah SWT. Kerana sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim bermaksud Allah akan selalu menolong hambanya selama mana hambanya selalu menolong saudara-saudaranya. Jadi saudara, kita harus mengukuhkan ikatan silaturahim. Sebab itu, jika kita mahukan pertolongan daripada Allah, kita perlu memelihara hubungan dengan manusia sama manusia dan tolong-menolong antara satu sama lain. Kerana manusia dijadikan Allah adalah unik dan sikapnya sentiasa berbeza. Perbezaan dari segi fizikal, dari segi intelektual, emosinya dan juga spiritual, keyakinannya. Dan kita sering beranggapan bahawa semua orang itu sama. Itu yang masalahnya. Orang tidak sama. Apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, tak sama saudara. Jadi hakikatnya perbezaan manusia sama manusia itu bagai antaranya macam kita lihat tangan kita, jari kita saudara. Ada jari panjang, ada jari pendek, ada jari kecil, ada jari besar. Dan kalau salah satu jari itu tak ada, sukar untuk kita menggenggam. Tetapi bila kita menyuap makanan dan sebagainya, kita perlukan 5 jari ataupun nak memegang sesuatu itu, kita gunakan ke-5 jarinya. Itulah sikap manusia. Jangan kita putuskan hubungan. Allah dah tunjuk di tangan kita ada 5 jari. Bayangkan saudara, kalau jari ibu jari tak ada, macam mana nak pegang? Boleh pegang, tapi kadang sukar. Begitu juga kalau tiba-tiba satu jari tak ada, nak pegang macam mana saudara? Ataupun jari telunjuk ke, jari hantu ke, jari manis ke. Jadi jadikanlah ikatan ukhuwah persaudaraan kita itu sebagaimana kerjasama antara jari dengan jari saudara. Ini kalau mereka yang mau berfikir. Jadi sebab saya kata fikirkanlah saudara. Baik saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Ini Cikgu Hibir dihantar pesanan daripada Abi Talib. Kata Abi Talib, satu ketika nanti, jika anda sudah bijak berbicara, dah boleh bercakap, boleh argument dan berilmu, ingatlah dan insaflah. Jangan digunakan kebijakan dan kefasihan anda berbicara untuk berdebat dengan ibu anda yang jauh lebih bijak dari anda sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita dah rasakan kita dah bijak, dah keluar daripada pusat pengajian tinggi, daripada universiti, ada degree, ada master degree. Kadang-kadang kita nak ajak berdebat dengan ibu kita. Sebenarnya ibu kita adalah orang yang lebih bijak daripada kita. Ya saudara, kadang-kadang kita nak berdebat, kita mengecewakan mereka. Saudara Manpo, saudara Awang Yusof bin, saudara Roslan, Wan Cik Abdul Hamid. Apa khabar saudara Talam Shah? Moga sihat walafiat. Katanya dah hantar kopi untuk minuman live saya. Terima kasih. Sebab sekarang ni saya tak boleh banyak minum kopi sebab suara sekarang ni dah tak berapa nak mesra alam suara saya ni. Kesan daripada batuk dan demam sedikit. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, selagi saya berupaya, saya tetap akan beri pencerahan. Terima kasih saudara Talam Shah daripada Muar Johor.
Saya amat mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja wang negara ini tanpa had. Kerana kebimbangan saya kekhawatiran, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju muflis, saudara. Dan bicara kita malam ini, biarlah kita berbicara dari hati ke hati. Ya, saudara. Namun begitu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil yang sentiasa menghantar kiriman pantunnya saban hari kepada saya. Saudara Mo, Saudara Damani, Saudara Ahmad Amiruddin, Saudara Azroy, Umar Muda, and then. Kata Pak Nazil, ayam katik diperlukan tan, Pak Taha mengejek-ngejek. Ahli politik mendapat jawatan, mula berusaha berebut projek. Ini masalah sebenarnya yang berlaku di negara kita ini. Ahli-ahli politik kita bila berebut jawatan, bila dapat jawatan, mereka tak macam ahli politik di luar negara. Mereka berpolitik untuk meneruskan perjuangan. Sedangkan ahli politik kita ni mengejar dapat jawatan, mulalah berebut projek. Itulah akhirnya masalah rakyat tidak disantuni. Itu sindiran Pak Nazir tu. Melepuk kena ke muka orang politik. Harap mereka sedarlah. Katanya lagi, berlauk kelisa sepat benua, makannya laju sampai tergedang. Hendak bahasa ke puncak dunia, ekonomi maju baru dipandang. Jadi artinya kalau kita hendakkan bahasa kita sampai ke puncak dunia, kita juga harus memajukan ekonomi kita. Barulah orang pandang kita. Jadi makna laju tu kata Pak Nazir itu makan dengan penuh selera. Orang utara ni laju je dia makan. Maknanya makan dengan penuh selera. Kemudian tergedang tu artinya berada dalam keadaan terbaring, tidak bergerak-gerak. Pak Nazir itu bagusnya. Dia akan menjelaskan kepada kita apa maksudnya kalau kita tak faham. Jadi berlauk kelisa sepat benua, makannya laju sampai tergedang. Laju tu selera lah selera. Sampai tergedang. Tergedang sampai terbaring. Hendak bahasa ke puncak dunia, ekonomi maju barulah dipandang. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cantik bahasanya dan menjelaskan kepada kita maksud setiap bahasa yang digunakan. Kadang-kadang kita ni bukan faham sangat. Terima kasih Pak Nazil. Terima kasih Daun Keladi. Ada pantun hantarlah lagi. Baik saudara, kita masuk sedikit segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku Pemimpin dalam ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa memperjelaskan bahawa bangsa Melayu ini amat mengharapkan agar hadirnya pemimpin yang ulung. Pemimpin yang ulung. Sebab kata orang, tua-tua pemimpin ulung, ia dihormati orang di setiap teluk dan tanjung. Kerana sebagai pemimpin yang ulung, syarak dipakai, adat dijunjung. Ilmunya tinggi, melampaui gunung. Bercakap petah, rupa pun agung, cantik. Ya, saudara? Negeri dijaga, rakyat dilindung. Menghadapi musuh, tidak akan bingung. Dia takkan bingung kalau ada musuh pun. Dia sanggup berdepan, penuh dengan dia punya pencak dan silatnya. Menghadapi masalah, tidak tersandung. Kalau ada masalah, dia tak akan tersandung. Dijadikan pemimpin, bertuas kampung. Dijadikan tua, rakyat beruntung. Dijadikan induk, orang menyanjung. Pemimpin negeri berkat menguntung. Saudara, jadi saya harap kita carilah pemimpin yang ulung, yang terpuji, yang boleh dijadikan sandaran untuk kita. Kita sambung lagi malam besok. Kiriman buku daripada culipan, kiriman buku daripada Tan Sri Johan Jaafar. Saya juga sebelum meneruskan pencerahan ini mesti tadi saya sempat juga bertemu dengan peguam saya. Dia kata jangan lupa. Saya kata orang marah kalau saya sebut selalu. Dia kata tak apa, kena sebut. Ini jadikan prasyarat. Setiap kali you buat live, saya kena sebutkan bahawa mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke channel YouTube ataupun sebarang channel, maka adalah menjadi tanggungjawab mereka yang menyunting. Dan saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan mahupun komen-komen jika ia melanggar peraturan daripada Kementerian Komunikasi. Itu saya perlu memberi peringatan. Kerana saya tidak mampu untuk menyemak atau memantau kesemua komen mahupun cuntingan dilakukan.
Ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita, saudara. Dan dia punya paksinya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah, saudara. Kalau saudara tak bersetuju, mau menyantuninya, silalah hantar kiriman, tapi gunakanlah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Saya juga hari ini ada menerima kiriman daripada sahabat saya, sahabat lama tak jumpa ni. Saya ingat adalah dekat 5-6 tahun. Itu mantan Ketua UMNO Bagan Seputih. Sebab tempat saya bergiat dalam politik Seputih di beberapa persekutuan saya, iaitu Datuk Zakaria Saleh. Beliau menghantar satu kiriman yang sajak dan gurindam, yang saya kata elok kita baca, kerana ini menyedarkan kita semua, menyedarkan diri saya dan elok untuk anda, untuk hayati. Dia menghantar, katanya, sajak tua buat kita semua. Katanya, kita ni dah tua, wajah luntur ditelan usia. Lain didengar, lain dikata, lain dicari, lain pula yang jumpa. Mata kabur, tak kenal rupa, wang di saku, kadang-kadang lupa. Kita ini sudah tua, ada cucu, eloklah dijaga. Buat teman di waktu senja. Anak-anak sibuk entah ke mana, kita duduk termenung di tepi jendela. Kita ini sudah tua, gigi dah tak tumbuh, uban merata-rata, sekali ingat, sekali lupa. Macam mana nak jadi jurukira? Kita ini dah tua, ada harta, eloklah diguna. Bayar zakat, derma ikhlas, masuk kerana. Entah esok, entah lusa, entah bila. Jangan lagi sibuk nak bina empire, lebihkan amal, tambahkan pahala. Kita ni dah tua, tubuh lesu, lutut ketah. Elok berzikir dari mengira harta. Elok berehat dari bekerja. Urut kaki, pulas tangan, putar kiri, putar kanan. Sampai dada rasa lega, alhamdulillah umur masih ada. Kita ini sudah tua, intai sahabat mana yang ada. Ajak bergurau, ajaklah bersenda. Jangan lagi kata mengata, ajak berlawak, ketawa berjela. Lupa seketika, kita dah tua. Terima kasih Datuk Zakaria Saleh yang menghantar kiriman pada saya. Kerana saya rasa itu elok sebagai ini pandangan beliau akan perkongsian kita bersama, saudara. Apa khabar saudara Roslan Arifin dari Melaka? Beliau berkirim salam. Saudara Mat Syukri, Taming Sari, Koba Azhar, Haris Balong dan teman-teman yang lain. Saudara, saya terkesan sebab perubahan cuaca panas yang melampau, saudara. Dan hari ini sebenarnya saya dapat, bila saya menatap dalam YouTube, menatap dalam media sosial maupun berita-berita luar negara, ternyata bahawa dunia hari ini sedang berada dalam kepanasan yang melampau. Saudara, macam seperti di Washington, di Amerika, tahap kepanasannya mencecah 95 darjah. Macam jadi Arab, macam negeri Arab lah sekarang ni. Di New York juga 95 darjah Fahrenheit. Saint Petersburg 90 dan beberapa kawasan dunia lain semua panas. Jadi bila panas ini akan berlaku hujan ribut. Sebab itu kita harus berhati-hati. Bila panas dia tarik wap naik ke atas, maka awan berkumpul, jadilah hujan yang lebat dan petir. Sebab di beberapa kawasan di negara kita ni, menurut lamaran kaji cuaca, akan berlaku ribut petir. Dan malahan apabila kesan daripada hujan sejak semalam telah mengakibatkan sejumlah 54 keluarga di Taman Gurun di Kedah, saudara, dan di Kampung Ibur telah dilanda banjir kilat awal pagi tadi. Jadi harus berwaspada, saudara. Walaupun nampak panas, tapi ada kalanya bila datang hujan memang yang bukan-bukan. Jadi saudara, pastikan bila berlaku hujan, ribut dan sebagainya, anda ikutilah apa yang disarankan oleh pihak berkuasa. Dan kita harus ingat, saudara, pada 14 Disember tahun lalu, 14 Disember fenomena ini bermula daripada Laut Cina Selatan.
di mana angin bergerak dengan laju ke semenanjung kita ni sampai 47 km sejam. Dan fenomena angin itu kemudian bergerak ke kawasan utara sampai ke Lembah Kelang. Akhirnya antara 17-18 Disember kita mengalami sekitar Lembah Kelang banjir besar yang berterusan dengan hujan lebat. Jadi dalam keadaan begini, saya minta saudara warga kita berhati-hati, saudara. Baik, saudara, saya juga menerima kiriman saya baca daripada Metro TV. Ini satu keadaan yang agak menyedihkan. Saya ingatkan bahawa negara kita ini dah maju, negara merdeka, sepatut warganya hidup dalam keadaan yang selesa. Kerana negara kita makmur, tapi rupanya masih ada lagi warga kita yang miskin tegar. Saya tak tahu apa nak dilakukan, tetapi apa yang berlaku di Tumpat, Kelantan, saudara. Terdapat sebuah keluarga dah 9 bulan. Puan Nurul Elia Eliani bersama suami dan anak perempuannya yang baru berusia 17 bulan berteduh hanya dalam bangsal. Kalau dari jauh, bangsal itu dilihat seperti tempat menyimpan besi buruk saja. Bangsal berdindikkan kanvas dan hanya memuatkan sebuah katil dan alas bangku, sebuah kipas berdiri serta dapur masak dibina di belakang rumah sewa mertuanya. Bangsal tersebut terdapat di belakang rumah sewa ibu mertuanya di Pangkalan Kubu. Jadi tempatnya lah di Kampung Geting, Pangkalan Kubu, Kelantan. Jadi pimpinan yang begitu menekankan tentang syariat Islam, kemana perginya wang zakat, kemana perginya wang dari Baitul Mal. Takkan nak dibiarkan keluarga ini tinggal dalam kedaifan. Sebelum ini ketika digambar tersebut, dia menumpang rumah mertuanya yang mempunyai 5 orang lagi ahli keluarga dalam rumah yang sempit. Jadi kerana tak tahan dalam keadaan nak tidur dalam rumah yang sempit itu yang tak ada bilik, maka akhirnya dia ambil bangsal, dia buatlah bangsal itu daripada kain kanvas. Menurut Nur Alia, mereka basrat untuk mencari rumah sewa. Tapi sehingga saat ini kehidupannya adalah kais pagi makan petang. Saudara, kais petang makan petang. Sukar untuk direalisasikan untuk dia menyewa rumah. Tak mampu. Suaminya Muhammad Hafiz Fikri berusia 22 tahun. Menyala keluarga hasil daripada menjual besi buruk. Kalau hujan melanda, air melimpah masuk, mereka juga risau kalau hujan lebat serta angin kencang kerana bangsa itu diikat pada sebatang pokok. Aduh, sedih, saudara. Jadi jika keadaan ini tidak kawal, katanya mereka akan berlindung di rumah mentua, cuba bertahan dalam keadaan sesak sementara situasi kembali tenang. Saudara, jadi kalau saudara yang tinggal di Tumpat, Kelantan, bolehlah menghubungi keluarga ini Nurul Alia di talian 014 975 2863. 014 975 2863. Saya membawakan produk perkara ini, saudara, kerana saya tak mampu menahan kesedihan melihat warga bangsa saya masih lagi hidup dalam keadaan begitu. Negara makmur, ada penghasilan, pemimpin bercakap bukan soal cakap puluhan ribu, pemimpin bercakap soal bilion, bukan lagi projek yang juta-juta, bilion-bilion, tapi masih ada lagi warga bangsa kita yang hidup merempat sebegitu. Saya bukan nak menghina mereka, tapi saya harus mewawarkan apa yang ada. Bila saya tengok keluar dalam ini, saya geleng kepala. Kerana itulah keadaannya apa yang berlaku di Tumpat, Kelantan. Saudara, jadi Pak Lebay ini asyik berpolitik. Tak mana-mana, tak tengok rakyat. Itu kata Muhammad Azhar Abdullah. Saya amat bersimpati, saya. Jadi saudara bolehlah berhubung 014 975 2863. Kalau ada saudara lebihan wang, dermalah. Ya, kalau kita memang saya tahu saudara juga dalam keadaan kesempitan, tapi bila tengok terpaksa duduk dalam bangsal, anak kecil berusia 17 tahun, malahan ibu mertua kepada Puan Alia ni, beliau mengedap sakit kencing manis. Katanya 4 jari ibu mertuanya telah pun dipotong akibat kencing manis. Hidup keluarga yang cukup miskin di Tumpat, Kelantan. Saya haraplah agar pimpinan lebay-lebay yang ada di Kelantan tu tolonglah. Jangan duk bercakap berdengung sana, berdengung sini, kononnya Islam, benda ni. Saya harus menyuarakan ini apabila saya lihat inilah untuk nasib warga kita di bumi merdeka. Saudara, kerana sebelum saya memberi pencerahan politik, kalau ada berita-berita yang sebegitu memang saya dulukan. Saya haraplah
agar kita adalah warga cinta damai, kita tak mampu melihat adanya kemiskinan yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Saya pernah mengalami kemiskinan sebegitu, saudara. Dulu kita ada TV3 bersamamu. Jadi masih lagi ada warga kita yang miskin. Jadi pimpinan, sebab itu saya katakan, elakkanlah berpolitik. Elakkan bermain politik semata-mata, santuni rakyat. Ini di Tumpat Kelantan. Saya haraplah agar mereka yang sedang berada di anjung kuasa, di bangunan Darul Iman, tolonglah cari, pergilah ke Tumpat, santunilah keluarga tersebut. Saudara, baik saudara, saya menerima kiriman daripada saudara Zainal. Beliau merupakan mantan anggota polis, tapi sekarang dah pencen lah. Dan beliau menzahirkan kebingungannya. Dia kata, kenapalah Pak Mae ni, maksudnya Datuk Ismail Sabri, yang Bapak Datuk Ismail Sabri ni masih lagi nak berdolak dalik, sekejap okey, sekejap tak okey, berhubung dengan tarikh pilihan raya umum. Menurut saudara Zainal, hanya dengan kita mengadakan pilihan raya umum sajalah maka dapat kita membentuk sebuah kerajaan yang mantap. Beliau juga bersetuju dengan pandangan saya. Katanya soal siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak meminta kerajaan, tak ambil kisah, tapi biarlah sebuah kerajaan yang mantap. Sekarang ni kerajaan yang ada adalah kerajaan yang nak kata, yang bagi saya cacar merbah lah, yang sempang peranan. Perdana Menteri nak buat itu, tak boleh. Menteri ini gini, menteri itu begini. Sebab kerajaan campuran. Bila campuran, rojak. Saudara. Jadi dia kata secara peribadinya, dia kata, mengapalah Pak Mae susah sangat nak menghadap agung, mohon untuk dibubarkan parlimen. Apa masalah Pak Mae ni? Jadi sekarang ni orang dah tak panggil pun yang bawa Perdana Menteri pun. Sampai gelaran Pak Mae, ada orang cakap Bang Long Mae. Jadi saya haraplah agar yang bawa Perdana Menteri tuntas kotakan apa yang dilafazkan. Saya masih ingat beliau mengatakan bahawa sesaat pun beliau tidak akan melewatkan tarikh pilihan raya bila dikatakan sesuai. Dan sekarang ni waktunya nak tunggu sampai bila? Ini keadaannya, dia kata. Jadi katanya, bubarlah. Takkanlah nak bubar parlimen pun, nak pergi jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Takkanlah begitu. Kita tahu. Malahan nak bila ada berhenti. Sepatutnya menteri itu berhenti dari parti itu, maka dia dengan sendirinya keluar daripada pimpinan kerajaan. Tapi masih lagi dilengah-lengahkan. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu ada persoalan. Apakah ini kluster Putrajaya masih lagi berjaya untuk menahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri untuk melakukan ataupun memohon pembubaran parlimen daripada Kebawah-Duli Yang Mulia Tuan Agong. Saudara arah saya kadang-kadang saya bersimpati kepada Yang Amat Perdana Menteri sebab rakyat dah hilang hormat. Macam-macam gelaran yang saya tengok. Ini bukan kenapa, kerana beliau dilihat tidak tegas. Menurut edisi siasat, ini saya baca edisi siasat, dia tulis di antara saya, dia kata kluster Putrajaya kini sedang giat mempengaruhi Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri supaya menangguhkan pembubaran parlimen. Kerana kluster Putrajaya mahu parlimen atau pilihan raya ini diadakan sampai tahun depan. Kerana usaha sedang dilakukan oleh mereka supaya pertubuhan pendaftar tidak meluluskan dengan segera pindahan perlembagaan UMNO yang dibuat ketika mesyuarat agung khas 2022 yang lalu. Kerana mereka sebenarnya takut dengan bayang-bayang dan lebih kepada melindungi kepentingan peribadi dari kepentingan parti. Itu kata edisi siasat, saudara. Jadi kebimbangan mereka, sekiranya pindahan perlembagaan diluluskan, maka Datuk Seri Zahid Hamidi akan kekal sebagai Presiden UMNO sehinggalah selepas PRU 15. Kenapa takut sangat? Apa masalahnya? Dia dah dipilih oleh ahli. Ini masalah sekarang ni, kadang-kadang mereka membuat andaian yang bukan-bukan. Sebab itu mereka sanggup menentang kehendak akar umbi UMNO semata-mata untuk melindungi kepentingan peribadi mereka. Saudara, ini kena faham. Cuma 16 bahagian daripada 191 bahagian UMNO yang mahukan pilihan raya ini diadakan selepas pemilihan parti. Sedangkan 185 bahagian UMNO yang lain mahu pilihan raya umum diadakan sebelum pemilihan parti. Jadi, apa yang dilakukan oleh warga UMNO, mereka mahu mengelakkan perpecahan dalaman UMNO. Itu saja. Tapi kluster Putrajaya ni, mereka memikirkan soal diri mereka.
Jadi bagi mereka bukan masalah mereka soal parti nak pecah ke, nak hancur ke. Sebab itu adanya mereka yang sanggup jadi katak, melompat itu dan ini. Kerana bagi mereka, yang penting aku, bukan parti, bukan warga. Ini salahnya. Namun sekarang ni kita mendengar macam-macam, ada urutan lah. Katanya ada urutan bahawa kononnya Datuk Ismail Sabri tidak akan dilantik sebagai Perdana Menteri kalau pilihan raya dilakukan segera. Saya hairanlah. Kita manusia pegang pada janji, lembu pegang pada tali. Betul lah, selalu peribahasa mengatakan lembu pegang pada tali, manusia pegang pada janji. Saya mengatakan manusia pegang pada janji, barulah lembu itu pegang pada tali, supaya manusia tak jadi lembu. Itu masalah dia saudara. Tapi bagi saya sekarang ni, kenapa dia takut? Presiden parti dah bagi tahu, you jagalah kerajaan. Bila pilihan raya nanti, seandainya kalau ada rezeki, UMNO Barisan Nasional membentuk kerajaan, jadilah Perdana Menteri. Beliau nak dengan Datuk Mak Hassan nak jaga parti. Lestari politik warga bangsa kita ni harus berubah. Semalam pun Yang Perdana Menteri Yang Muhammad Datuk Seri Zahid pun dah mengatakan bahawa negara kita harus kembali pada negara yang asal, bukan kononnya Malaysia baru dengan ideologi yang baru. Kita mesti balik kepada macam mana era almarhum Tun Razak mencaturkan tentang hala cara negara, sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib. Apa pun yang penting rakyat, bukan diri kita. Tapi apa yang berlaku sekarang ni sebaliknya. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada Datuk Ismail Sabri, beliau harus memikirkan. Pilihlah. Kalau dia nak ikut style Dr. Mahathir, maka beliau akan dijadi sebagai pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Kerana beliau sentiasa dalam keadaan tidak menentu. Apa yang dilakukan adalah pembohongan demi pembohongan. Saudara, kemudian lihatlah macam mana dia kata manifesto itu bukan kitab suci. Sebelum pilihan raya bagi macam-macam manifesto, janji sebuah mimpi. Jadi warga benci sebenarnya. Setelah mereka mendapat kuasa, tidak terlaksana. Dan warga juga amat marah kepada Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin, kerana sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, rakyat terkurung. Hidup yang begitu terkesan, tidak menentu. Kesan daripada PKP buat istilah darurat, pekerjaan tak ada. Sampai hari ini ekonomi terus merosot. Sebab itu beliau dimarah oleh rakyat. Dan apakah Datuk Ismail Sabri mahu rakyat berdendam dengan beliau? Saya cakap terus terang, kalau masih lagi dalam suasana flip-flop, akhirnya rakyat berdendam. Dan bila adanya pilihan raya, rakyat akan menolak. Jangan main-main dengan rakyat. Itu peringatan saya. Jadi saudara, The Reds Fabinho, saya setuju. UMNO rosak oleh pemimpin sendiri, terutamanya mereka yang mementingkan diri sendiri. Bagi saya saudara, saya tak mau suka menunding jari pada sesiapa. Jangan kita tunding jari pada seorang tanpa kita mengetahui latar belakang. Sebab itu saya dah menerima kiriman daripada Dr. Akmal Saleh. Saudara, dia mengatakan kiriman, dia kata hampir semua peserta konvensyen Barisan Nasional berdiri semasa pengurusi Barisan Nasional meminta sokongan sama ada perlu diadakan pilihan raya tahun ini. Jadi menurut tulisan Dr. Akmal Saleh, dia kata semua orang berdiri kecuali Tan Sri Anwar Musa. Semalam saya dah cakap saya dapat kiriman itu, tapi saya tak nak mewawarkan sehinggalah saya dapat kesahihannya. Jadi kenyataan tulisnya, dia kata dia pula menganggap itu adalah perkara biasa apabila kita berbeza pandangan, kata Dr. Saleh. Tapi apabila Tan Sri menggelar semua yang berdiri adalah penakut, jadi penakut pada ayahanda Presiden, dia teras hati. Tan Sri Anwar Musa, dia kata ini kenyataan daripada saudara Akmal. Katanya Tan Sri, saya mungkin baru dalam politik, tapi apabila Tan Sri menggelarkan kami yang berdiri di kalangan ahli-ahli biasa ini menyatakan sokongan untuk mengadakan pilihan raya dalam tahun ini adalah penakut, saya anggap itulah kenyataan yang tak patut dikeluarkan oleh pemimpin utama negara. Kami ahli biasa tidak pernah takut, malah kami ingin meminta pilihan raya diadakan tahun ini dan lebih awal, kerana kami ingin memulangkan semula
mandat kepada rakyat supaya mereka dapat memilih kerajaan pilihan mereka. Itu kata Dr. Akmal. Jadi kerajaan yang ada hari ini bukanlah kerajaan dipilih oleh rakyat. Itu benar. Kerajaan hari ini, saudara, bukan kerajaan dipilih oleh rakyat. Cuma wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat, benar. Tapi bukan kerajaan. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat sudah tumbang, sudah lebur, sudah cloud. Jadi mungkin dia kata Tan Sri lupa. Beliau mohon maaf lah, dia kata, sebab beliau mengimbau kembali apa yang Tan Sri pernah ucapkan dulu. Jadi kami tidak pernah takut untuk melakukan pilihan raya, kerana bagi kami kepentingan parti adalah lebih penting dari jawatan yang ada. Jadi selepas dikecam begitu ramai, akhirnya hari ini saya dapat membaca kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa. Jadi beliau menjelaskan bahawa dia tak bangun berdiri bila diminta buat demikian, bukan berarti tak setuju katanya. Malahan katanya ada yang bangun sekadar pura-pura. Biar apa pun dia memilih untuk lebih berhati-hati dalam berhubung dengan penentuan tarikh pilihan raya. Bagi saya yang pentingnya beliau menjawab, artinya memang benarlah beliau tidak berdiri. Semalam saya tak nak komen kerana saya tak tahu betul ke tak betul. Saya pun tak ada dalam dewan. Jadi bila Tan Sri menjawab hari ini, benarlah sebagaimana apa yang dilaporkan oleh Dr. Akmal Saleh. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya nak ulangi bahawa macam mana Tan Sri tak boleh bersetuju untuk diadakan pilihan raya dengan segera. Satu ketika dulu, waktu diwujudkan Muafakat Nasional dan sewaktu berlakunya langkah Sheraton, Tan Sri Anwar Musa selaku Siswa Agung UMNO pernah mengeluarkan kenyataan. Katanya UMNO dan PAS menggerakkan jentera seluruh negara untuk menggerakkan persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jadi selaku Siswa Agung, waktu itu beliau adalah Siswa Agung UMNO. Beliau berkata langkah berkenaan selari dengan pendirian Muafakat Nasional supaya mandat diberi kepada rakyat untuk memilih kerajaan baru. Jadi jangan sekarang ni dah jadi menteri, lain pula kenyataannya. Ini saya bukanlah saya tak maulah nak membedah, tapi saya memberi pandangan ataupun mengimbau. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Ini masalah kita sekarang. Sebab itu siang tadi, saudara, saya berkesempatan menerima kedatangan tetamu saya, orang yang paling saya hormati, iaitu yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang. Beliau datang dari Keluang, mengajak saya makan tengah hari, iaitu Tuan Haji Ramli Abdul Rahman. Banyak kami berbual tentang kegusaran Melayu Keluang, khususnya tentang apa yang berlaku terhadap warga bangsa Melayu hari ini. Terutama sekali Tuan Haji Ramli menzahirkan kebimbangannya apabila melihat bagaimana bahan makanan semakin berkurangan, ayam semakin berkurangan, lauk pauk, ikan-ikan pun semakin berkurangan di pasaran, sayur-sayuran naik, harga barang naik. Semua ini, kata Tuan Haji Abdul Ramli, dia bimbang kerana yang banyak terkesan adalah warga bangsa Melayu. Sebab sektor ekonomi tidak dikuasai oleh warga bangsa kita sejak dari dulu lagi. Sebab itu menurut Tuan Haji Ramli, beliau mahukan agar warga bangsa kita memikirkan untuk menguasai sektor ekonomi. Sebagai pengusi ataupun yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang, beliau mahukan agar pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain juga ada kesedaran sebegini, supaya kita membangunkan ekonomi warga bangsa kita agar apa yang kita alami hari ini tidak berulang. Sekarang ni katanya beliau bimbang apabila melihat keadaan bagaimana di pasaran, harga barang terus naik mencanak, seolah-olah hilang kawalan. Pimpinan seolah hilang kawalan. Dan beliau selaku yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang tidaklah menuduh pimpinan, tetapi dia kata kenapa mesti dicari puncanya. Pimpinan juga harus menangani permasalahan ini. Di samping itu, bijak pandai pada aristokrat Melayu, orang Melayu yang bijak pandai harus mencari puncanya bagaimana dan diselesaikan dengan segera. Jangan sampai keadaan menjadi teruk lagi. Negara kita katanya adalah negara yang makmur, negara yang kaya raya. Beliau menyentuh macam mana yang saya sebutkan di Norway, rakyatnya tak ada apa-apa, tak ada masalah pun. Macam di negara di Singapura, mereka mempunyai simpanan stok makanan sampai 6 tahun. Tapi bagaimana negara kita ini? Inilah menjadi kebimbangan Tuan Haji Ramli Abdul Rahman selaku yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang. Malah-malah lagi dia kata peluang pekerjaan pun semakin berkurangan.
anak-anak muda dah tak ada kerja. Sumber pendapatan semakin sukar. Malahan katanya, ini dia marah apabila mendengar, menatap kenyataan pimpinan dengan begitu bangganya, kononnya nak membawa jururawat dari luar negeri. Dia kata, apa hal ni? Apakah negara kita ni kekurangan jururawat? Kenapa perkara itu boleh berlaku? Kenapa perkara ini boleh lahir dari pemimpin Melayu sendiri? Walaupun beliau bukan ahli UMNO, walaupun beliau bukan pemimpin UMNO, tapi tak sepatutnya. Sebagai pemimpin Melayu, dia patutnya memikirkan bagaimana untuk nasib jururawat. Kebanyakan jururawat yang ada di negara kita ini terdiri daripada warga bangsa Melayu, katanya. Dan pertubuhan Melayu Keluang amat peka dan amat sensitif dengan keadaan ini. Tambah-tambah lagi bila mendengar adanya pemimpin Melayu juga nak bawa masuk sekitar 50,000 pekerja asing. Dan mereka ini mahu diletakkan di sektor sebagai pengawal keselamatan. Ini pun satu hal lagi. Kenapa jadi begitu? Jadi sambil kami makan tengah hari tadi, banyak persoalan yang kami bincangkan tentang permasalahan negara yang dilihat kadang-kadang pimpinan mengambil sambil lewa. Beliau tidaklah bercakap soal pilihan raya dan apa semua, tapi dia kata kerajaan yang ada hari ini kerajaan Melayu. Kenapa jadi begitu? Kenapa nak ambil pekerja asing lagi? Sedangkan warga bangsa kita banyak yang tidak bekerja. Saudara. Jadi, terima kasih Tuan Haji Ramli Abdul Rahman kerana sudi datang jauh dari Kelak, dari Keluang. Datang dari Keluang, Johor. Hanya untuk berborak dengan saya sambil makan tengah hari. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih, saudara. Dan, ini perkabaran yang saya dapat. Dalam sambil bercerita tu, bila kita menyentuh soal pilihan raya ini, saya dengar kabar. Jadi apakah ini benar atau tidak, belum lagi sahih. Tapi dengar-dengar kabarnya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dijangka tidak akan menghadiri sidang ketua-ketua negara Commonwealth ataupun COGM yang dijadualkan pada bulan Oktober 2022 tahun ini di Rwanda. Sebagai ketua kerajaan, seharusnya pertemuan ataupun sidang ketua-ketua kerajaan negara Commonwealth ini sepatutnya jadi kemestian, melainkan ada sesuatu yang memerlukan beliau berada dalam negara. Jadi ini bagi saya, ini adalah tanda-tandanya bahawa pilihan raya akan berlaku. Sebab itu beliau tak boleh meninggalkan negara. Kalau nak berada seminggu ke di Rwanda, saudara. Jadi kalau benar apa yang dibisikkan kepada saya, artinya tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menetapkan tarikh pilihan raya itu bersekitaran. Semalam saya katakan bajet mungkin bulan 10, tapi bajet boleh dibentangkan bulan 11 atau bulan 12. Jadi kalau bulan Oktober, ya saudara, mungkin kerana tidak pergi ke sidang COGM, beliau mahu menyelesaikan pilihan raya dulu. Jadi tak tentu apakah boleh menang atau kalah. Jadi tak ada kemestian. Sebab itu beliau dikatakan tidak akan pergi. Sama ada sebelum ataupun selepas. Artinya saya menyangkakan sebelum Oktober. Kalau Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, September, Oktober. Dalam bulan Julai, September itulah pilihan raya. Saya merasakan. Sebab bila saya dengar begitu. Dan bajet akan dibentangkan pada hujung bulan November. Adalah jadah waktunya begitu. Dan bagi saya rasa jawapan pilihan raya tetap akan diadakan tahun ini. Perdana Menteri pun dah buat kenyataan, tak pergi ke, bukan buat kenyataan lagi, dengar kabarnya tidak akan menghadiri sidang COGM. Dan waktu yang sama, semalam saya mendengar kenyataan Yang Berhormat Datuk Azizna Osman. Beliau mengatakan bahawa dalam menghadapi PRU15, UMNO perlu bertanding sekurang-kurangnya 140 kursi untuk memastikan 2/3 diperolehi oleh Barisan Nasional. Itu kata Datuk Seri Azizna Osman. Artinya beliau telah menyeru agar UMNO Barisan Nasional membuat persiapan. Bila dah buat persiapan, dapat dekatlah. Dan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dia kata dah hampir. Tapi tarikhnya belum tarikh lagi lah. Jadi Saudara Zainal jangan usah hati.
Saya rasa dah dekat dah tu. Sebab bila saya dengar kenyataan Datuk Azrina, dia kata semasa convention Barisan Nasional di Federasi semalam, dia kata 148 kursi boleh memberi banyak kelebihan buat Barisan Nasional di Dewan Rakyat. Jadi UMNO mesti bertanding 140. Selebihnya daripada kalangan daripada MCA dan MIC. Jadi kerana itu manifesto Barisan Nasional, manifesto yang kita sediakan juga perlu direalisasikan bagi menjamin keyakinan rakyat kembali kepada Barisan Nasional. Kalau manifesto dah siap, tentulah semakin hampir. Jadi hari ini katanya semua orang mahukan kita. Itu maksudnya kita tu daripada Barisan Nasional katanya. Jadi dalam keadaan begitu kita kena berilah sedikit kata. Walaupun kita UMNO, sebab Datuk Ismail Sabri beliau mewakili UMNO, naib Presiden UMNO jadi Perdana Menteri, tapi kedudukannya dalam keadaan yang terlalu sedikit sokongan. Kerana ada daripada PBM, ada daripada PAS. Jadi katanya dalam keadaan sekarang ni kita kenalah berkorban. Kita kena berkorban kalau nak menang. Dan juga paling penting kita kena berani berubah. Sebab kemenangan kita adalah untuk rakyat. Itu yang paling penting. Dan ini saya merasakan bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Azrina Osman itu mewajarkan kenyataan saya sebelum ini, bahawa Perdana Menteri mentadbir kabinetnya bukanlah dalam keadaan yang dominan. Ini adalah sekadar bersikap tempelan saja saudara. Memang saya lihat sendiri macam mana beliau nak mentadbir negara dengan tenang, dengan suasana yang mantap. Kalau contoh saya kata Menteri Kanan Ekonomi merangkap Menteri MITI, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri datang daripada Parti Pembumi Bersatu. Menteri Ekonomi dari PBM, walaupun dulu daripada UMNO. Menteri Kewangan ini lantikan dari PBM, walaupun katanya orang UMNO, tapi kita tak tahu. Saya jumpa dengan Datuk Ahmad Maslan, katanya Tengku Zafrul ini ahli UMNO cawangan Jalan Traverse di Bangsa. Tapi banyak orang menyangkakan sebab beliau dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin, tentulah dia miripnya kepada PBM. Menteri Perdagangan dan Komoditi yang baru keluar dari parti juga daripada PBM, Saudara Kamarudin. Kemudian Menteri Pertanian dan Industri Makanan, ini penting untuk negara, juga daripada PBM. Beliau sepatutnya menjaga sektor pertanian, makanan, soal ayam, soal ikan, sayur-sayuran, makanan lah, datang dari PBM. Kemudian pengurusi pemulihan negara, kononnya nak pulih sangatlah negara ni, yang bertaraf menteri juga adalah presiden ataupun presiden daripada PBM. Jadi semua yang berhubung dengan soal kepentingan rakyat datang dari PBM. Macam mana Datuk Ismail Sabri nak menyantuni, nak meladani kabinetnya dalam keadaan sebegini, yang dalam serba cacamarba. Jadi sekarang ni kita nak kata macam Tengku Zafrul, beliau betul kalau beliau ahli UMNO, tapi bila UMNO tuntut buat kumpulan Orang Sembilan Pekerja dikeluarkan berbulan-bulan, malam bertahun tak dapat, baru dapat dikeluarkan sebelum raya itu hari. Jadi itu keadaannya. Jadi sekarang ni kita harus menghadapi suasana, menghadapi kita mesti bersedia untuk pilihan raya. Saudara Mac Azman Yahoo Parlimen Bebas, siapa orang berkhidmat yang kuat berpolitik? Siap korang yang berkhidmat yang kuat politik, Saudara Mac Azman. Saya nampak memang kita sebenarnya pilihan raya sudah around the corner. Perdana Menteri semalam dah bercakap sudah hampir. Apabila beliau tidak pergi ke Cogem, itu menandakan bahawa beliau memahami sama ada menang kalah soal lain, tapi bila tak pergi itu, mana nak buat pilihan raya lah, sama ada di awal ataupun selepas Oktober. Ini keadaannya. Dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa ini kluster-kluster menteri yang mahu meneruskan agenda UMNO untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, saya ingat sudah habis, over. Kita harus bertanding secara solo. Malahan UMNO Melaka, UMNO Pahang, malahan UMNO di Perlis telah pun buat kenyataan bahawa mereka akan menghadapi pilihan raya ini secara solo. Begitu juga di Kelantan,
Begitu juga di Terengganu. Artinya persiapan harus dilaksanakan daripada sekarang. Kalau kita dengar kenyataan Yang Berhormat Presiden, kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Najib, persiapan harus dilakukan sesegera mungkin. Datuk Zahid dah bagi tahu pada Tok Mat, Tok Mat sila turun ke lapangan. Sebab Tok Mat, Datuk Muhammad Hassan selaku timbalan Perdana Menteri, beliau adalah pengarah pilihan raya. Saudara Sri Rahim, jikalau pihak sana laksanakan tugas terbaik, bukan mereka yang dapat nama, UMNO dan BN yang dapat nama. Sebab itulah mereka tak akan majukan tugas mereka. Saudara Sri, saya faham dan saya bersetuju dengan pandangan saudara. Sebab itu saya katakan, mereka tidak ada kejujuran. Sepatutnya siapa saja yang menjadi menteri dalam kabinet, mereka kena ingat bahawa mereka adalah menteri kerajaan Malaysia. Ini tidak ada kejujuran. Saya haraplah warga faham bagaimana orang begini dan tak boleh lagi nak letak di atas. Sama ada lebay daripada PAS ke, daripada BM ke, malahan menteri daripada UMNO pun. Sebab itu saya berkeyakinan. Semalam saya sempat juga berbual seketika dengan Yang Berhormat Presiden Parti UMNO. Saya bertanya juga, dia kata, you ni tak habis-habis duk tanya pasal pilihan raya. Sabarlah dulu, dia kata. Dan you tanya tu bukannya tarikh, dia kata. Saya bukan menentukan tarikh. Saya akan berbincang, Top 5 akan berbincang dengan Perdana Menteri. Mesti you akan tanya, apakah calon-calon yang akan diturunkan. Dia kata, dah letih lah aku dengar, katanya. Saya dengar you tiap malam minta supaya disingkirkan pemimpin-pemimpin yang dah tua-tua tu. Saya katakan kepada beliau, saya kata, Datuk Seri, ini bukan kehendak saya. Ini dapatan kehendak warga netizen yang berkesempatan bersama dengan saya saban malam. Mereka menzahirkan untuk melihat UMNO harus menurunkan calon muka-muka baru yang mempunyai kaliber dan juga diyakini tidak akan lagi terpalit dengan permasalahan masa silam. Kita tak mahu lagi pemimpin-pemimpin yang meletakkan kepentingan diri. Sebab kita rasa supaya ini pengajaran kepada pemimpin muka masa hadapan. Betapa tenatnya kita, betapa lenjanya UMNO apabila mendapat pemimpin yang meletakkan kepentingan diri. Akhirnya rakyat membenci pada pemimpin itu sendiri. Dan saya lihat sendirilah. Sebab itu saya yakin rakyat sekarang ni, saya haraplah agar Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, fikirkanlah, jangan sampai rakyat membenci. Waktu anda berkuasa di anjung kuasa Seri Perdana, laksanakan tugas sebaik mungkin. Dan apa yang rakyat mahukan, bukan rakyat mahu menyingkirkan anda sebagai Perdana Menteri. Tidak. Rakyat yakin bahawa dengan adanya pilihan raya ini, anda akan mendapat sebuah kerajaan yang mantap, sebuah kerajaan yang dominan, seandainya mereka memilih UMNO Barisan Nasional. Begitu juga kalau mereka memilih parti lain, maka kerajaan yang akan dibentuk nanti adalah sebuah kerajaan yang mantap, yang tidak lagi dilihat sebagai kerajaan tumpang-tumpangan. Ini Perdana Menteri macam menumpang, macam menempel, mengharapkan ihsan dari orang lain. Nak buat keputusan tak boleh. Contoh, bila berlaku Zuraida sepatutnya tersingkir daripada kabinet, dah orang kata orang ni tuntut, orang tu tuntut. Jadi bila masanya, sedangkan itu prerogatif sebagai Perdana Menteri. Dan paling jelas, nak buat Perdana Menteri pun kena berunding dengan kami lah. Mesti berunding dengan mereka. Jadi Perdana Menteri itu tidak ada kebebasan untuk melontarkan legasinya, ataupun Perdana Menteri itu nak buat satu benda mesti berunding dengan diorang. Inilah keadaan masalah yang rakyat merasakan bahawa perlunya segera diadakan pilihan raya. Kalau tak nak buat nanti, orang akan marah, jadi orang berdendam. Saya tengok saudara Jan Matang Pasyak, dia kata Pak Mahir lemah. Saya sedih bila orang mengatakan Perdana Menteri kita ni lemah, Perdana Menteri kita takut, Perdana Menteri kita macam kena cucuk hidung. Saya tak seronok. Tu tolong Tun Ghaffar, dia kata Tok Mahir ni macam lembu Medin. Orang dah hilang hormat. Tak sewajarnya kita memberi gelaran yang bukan-bukan kepada Perdana Menteri. Beliau adalah Perdana Menteri kita, yang memang saya tahu pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri itu bukan daripada kehendak rakyat. Sebab itu yang terbaik biar rakyat menentukan. Saudara Rahmat, Saudara Azli, Saudara Stephen Tan, Yusri Zulkifli, PM dah cuba buat yang terbaik. Masih kluster mahkamah yang memperak-perandakan keadaan. Saudara Yusri Zulkifli, itu tak betul. Macam mana you kata kluster mahkamah memperak-perandakan? Tak ada masalah.
kluster mahkamah dia sibuk menghadapi mahkamah. Jadi kadang-kadang kita jangan ambil satu masalah itu kita letakkan sebab orang ni. Tak boleh. Kita kena lihat keadaan sebenarnya. Apa yang sedang dialami oleh Perdana Menteri kita. Pahami keadaan. Saya memahami. Kalau saya pun dalam kedudukan itu, saya tak boleh buat apa. Kerana bergerak ke sini, orang tak sokong. Bergerak ke sini, orang tak sokong. Itu keadaannya. Kluster mahkamah tidak ada dalam kabinet. Macam mana nak buat hukuman sebegitu? Tak baik saudara. Jangan kita menjatuhkan hukuman yang bukan-bukan. Itu yang dikatakan fitnah. Saudara Muhammad Yusof Hamzah dijangka bulan 7 Parlimen bubar. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Saya pun menjangkakan segitulah. Sebab bila dia kata tak pergi cogom. Cogom dalam bulan 9, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Bulan 9. Dan saya rasa kalau bubar tu dalam tempoh 60 hari. Dia bila dah bubar Parlimen, pertama-tama sekali kena keluar read. Lepas buat read, barulah ada penamaan calon. Lepas penamaan calon, sebab sekarang ni pun Suruhanjaya Pilihan Raya, dia kena buat persiapan yang rapi. Kerana berlaku penambahan pengundi. Ini masalah bila pengundi automatik. Walaupun mereka nak keluar mengundi ke tak keluar mengundi soal lain. Tetapi sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya, dia kena menyiapkan kertas undi untuk berapa juta orang. Ini satu masalah juga. Kadang-kadang kita minta je, tapi kita tak tahu masalah yang dihadapi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Banyak benda yang berhubung kait saudara. Ramli Din, Ramli, Gua Tempurung, kawasan baru. Mana ada kawasan baru? Tak ada. Jadi sekarang ni tak ada kawasan baru. Melainkan bila selepas saja terbentuk kerajaan yang baru, kita tengoklah kalau ada majoritinya lebih 2/3, kalau nak diadakan tambahan kawasan, pulanglah pada kabinet. Saudara Marhakim kluster mahkamah dia sendiri jawab, yang penting kebajikan rakyat. Ini yang paling penting. Saya selalu mengatakan perjuangan kita, matlamat saya membuat pencerahan supaya rakyat faham. Kenapa kadang-kadang saya marah dengan satu menteri itu? Kerana mereka tidak menjaga kepentingan rakyat. Waktu kamu ada kuasa, kamu tidak melaksanakan. Dan yang kamu lebih mementingkan, kita melihat, rakyat dapat melihat mereka, kenyataan-kenyataan dikeluarkan hanya sekadar kenyataan yang penafian. Ataupun saya katakan denial syndrome, sindrom penafian. Sepatutnya apa yang tak betul mengaku dan sama-sama laksanakan. Osma bersama PFPN rakyat okey ke? Allah ya tuanku, sabar je lah saudara. Jadi saudara Nur Zaman dari saya tanya, takut rakyat tak ramai keluar, dia boleh menang. Saya fikir kali ini rakyat pun dah tak sabar untuk mengundi. Rakyat hadir kali ini dengan dendam yang membara. Dia terpulanglah pada pimpinan untuk melihat apakah mereka bersedia untuk menghadapi rakyat. Saya merasakan bahawa pilihan raya semakin hampir ini, rakyat menanti. Bersedialah mereka yang tak buat kerja. Kalau mereka memimpin yang buat kerja, insya-Allah rakyat di kawasan mereka tetap akan memilih mereka sebagai pemimpin. Cuma saya harapkan pimpinan khususnya daripada Parti UMNO, walaupun saya tak mahu sentuh, pimpinan UMNO harus menurunkan wajah-wajah baru. Sebab kita mahu wajah baru yang mampu untuk melaksanakan kembali, merealisasikan wajah negara Malaysia yang seperti zaman era Tun Razak, yang melihat kepentingan rakyat diutamakan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.